Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama dengan yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi mengguna pakar kitab Safinatun Najah, yang mana kitab Safinatun Najah ni ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Jadi yang saya pakarnya adalah edisi Jawi. Kalaulah edisi Jawi muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan kelima daripada 6 rukun iman, percaya pada hari qiyamah, percaya pada hari kesudahan. Dan keenam, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selok minggu lepas saya masih lagi membicarakan di rukun iman yang kelima, yang mana rukun iman yang kelima ni satu rukun. Tetapi dalam rukun iman yang kelima ni banyak yang perkara yang wajib kita imani. Permulaannya kita imani berkaitan dengan persoalan barzah, nikmat dan keseksaan di alam barzah. Kemudian wajib kita imani di rukun iman yang kelima ini adalah tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Dan kita wajib imani tiup sangkakala yang kedua, akan dibangkitkan sekalian dan akan dihimpun di mahsyar, di mauqif. Kemudian di mahsyar pun sebagaimana alam barzah, sebagaimana alam barzah, orang yang beriman dan beramal soleh duduk dalam keadaan kesenangan. Orang yang kufur, orang yang maksiat duduk di dalam keseksaan. Kemudian pergi kepada asyafa'atul uzmah. Kemudian pergi kepada hisab. Kemudian pergi kepada mizan. Jadi selok minggu lepas saya berhenti di pembicaraan berkaitan dengan mizan, timbangan amalan selepas dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila timbangan amalan berat sebelah kebaikan akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berat sebelah kejahatan akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
apabila berat sebelah kebaikan akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurga Allah Subhanahu wa taala ada 7 darajah. Ada 7 darajah, ada 7 pangkat. Dia ada 7 darajah, maka selepas daripada berat sebelah kebaikan, maka akan ke syurga Allah mengikut darajah sebagaimana kebaikan yang dilakukan. Kemudian darajah-darajah di syurga Allah ni, Nabi SAW akan bagi syafaat dengan bahawa akan diangkatkan darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mengikut amalan selepas ditimbang di mizan, dia duduk syurga darajah yang bawah. Maka syafaat Nabi SAW diangkatkan darajah yang lebih tinggi. Jadi darajah di syurga Allah Subhanahu wa taala, apabila dimasuk syurga mana-mana darajah, maka darajah syurga tadi tu kekal selama-lamanya. Tidak akan naik darajah dah. Selepas daripada masuk ke dalam syurga, darajah yang dia dimasuk tu, darajah tu akan kekal selama-lamanya. Jadi apabila masuk syurga tu, syafaat Nabi, darajahnya akan diangkat. Kemudian pada masa mizan, timbangan amalannya sama berat. Kebaikan dan kejahatan sama berat. Nabi SAW akan bagi syafaat dengan bahawa Nabi beratkan sebelah kebaikan, akhirnya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa mizan timbangan amalan, berat sebelah kejahatan, akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW akan bagi syafaat dengan bahawa mengikut dosa-dosa yang lebih banyak daripada kebaikan tadi, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengikut dosa yang banyak tu tempoh masa panjang, maka Nabi SAW bagi syafaat, bagi pertolongan dengan bahawa Nabi SAW akan mengurangkan tempoh masa neraka Jahannam yang sepatutnya dilalui dengan dosanya yang lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan. Ini di antara syafaat pertolongan daripada Nabi SAW. Kemudian, tapi bicara syafaat pertolongan tadi ni, yang masuk neraka tu di kalangan orang-orang yang beriman, yang banyak dosa. Adapun orang kafir sama sekali tidak akan dapat syafaat pertolongan daripada Nabi SAW. Kemudian selepas daripada mizan, sebelum meniti titian sirat, yang wajib kita imani adalah telaga Haud, telaga Nabi SAW. Telaga Haud, telaga Nabi SAW, yang mana telaga Nabi SAW ni datang pada hadis yang sampai tahap hadis mutawatir, bersalahan dengan telaga Haud bagi nabi-nabi yang lain. Datang hadis yang ahad. Tapi masing-masing nabi dan ummah ada telaga masing-masing. Jadi telaga Haud ini bukan telaga Kausar. Telaga Kausar adalah telaga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kausar itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun telaga Haud ini, pandangan jumhur, pandangan kebanyakan, telaga Haud ni sebelum daripada meniti titian sirat. Sebelum daripada meniti titian sirat. Adapun telaga Kausar berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma telaga Haud ni
Airnya adalah datang daripada Telaga Kausar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Telaga Haud dengan Telaga Kausar telaga yang lain-lain. Ini di antara yang wajib kita imani. Kemudian khilaf ulama lah. Pandangan jumhur kebanyakan Telaga Haud adalah sebelum daripada meniti titiang sirat. Itu pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Kata setengah, Telaga Haud ini selepas meniti titiang sirat, sebelum ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah letaknya Telaga Haud. Sebab airnya adalah daripada Telaga Kausar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jumhur kebanyakan ulama, Telaga Haud ini adalah sebelum titiang sirat. Dalilnya adalah orang kafir dia nak pergi minum juga, nak pergi minum air Telaga Haud juga. Kemudian dihalau oleh para malaikat. Jadi kalaulah orang kafir nak pergi minum Telaga Haud, berarti sebelum meniti titiang sirat. Kalaulah Telaga Haud tu berada selepas titiang sirat, orang kafir tak ada dah. Semuanya sudah jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal selama-lamanya. Jadi pandangan jumhur, pandangan kebanyakan, Telaga Haud ini letaknya sebelum meniti titiang sirat. Yang mana Telaga Haud ni cukup besar. Setengah riwayat menyatakan Telaga Haud ini daripada tepi ke tepi perjalanan sebulan. Daripada tepi ke tepi perjalanan sebulan. Ada riwayat menyatakan perjalanan sebulan ni adalah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim juga meriwayatkan bahawa Nabi menyatakan bahawa Telaga Haud Nabi SAW ini keluasannya antara Sana'a, Yaman dan Madinah. Yang mana antara Sana'a dan Madinah ini perjalanannya 2 bulan. Dia ada beberapa riwayat berkaitan dengan keluasan Telaga Haud Nabi SAW. Kemudian Telaga Haud Nabi SAW ni dia panggil gayung dia, cetong dia untuk cebok minum tu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Yang mana apabila seseorang yang beriman minum daripada Telaga Haud Nabi SAW, Telaga Haud Nabi dan Telaga Haud bagi nabi-nabi yang lain. Jadi telaga ni untuk nabi masing-masing. Yang mana minum telaga Nabi SAW ini hak paling ramai sekali. Sebab ummah Nabi lah ummah yang paling ramai. Nabi SAW sangat berbangga dengan ummah yang ramai. Jadi apabila minum air daripada Telaga Haud Nabi SAW, tidak akan dahaga selama-lamanya. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Adapun minum air di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata bernikmat. Apabila minum air Telaga Haud Nabi SAW, tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, minum air dalam syurga Allah semata-mata bernikmat, bukan kerana dahaga. Sebab apa? Selepas minum Telaga Haud Nabi, tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini di antara yang wajib kita imani di bawah rukun iman yang kelima. Jadi hak ni terkadang kurang didedahkan. Hak berkaitan dengan Telaga Haud Nabi SAW yang kita biasanya dengar Telaga Kausar. Telaga Kausar macam sebut tadilah. Telaga Kausar berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Telaga Haud berada sebelum daripada meniti titiang sirat. Jadi lain, Telaga Kausar lain, Telaga Haud lain. Cuma
Air Telaga Haud adalah datang daripada Telaga Kausar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wajib imani berkaitan dengan Telaga Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada minum Telaga Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meniti titiang sirat. Akan meniti titiang sirat. Yang mana kesemuanya akan meniti titiang sirat. Termasuk para-para anbiya dan para-para mursalin. Kesemuanya akan melintasi titiang sirat. Kesemuanya akan melintasi titiang sirat. Kerana titiang sirat dibentang. Dibentang di atas belakang neraka Jahannam. Titiang sirat dibentang atas belakang neraka Jahannam. Yang mana syurga seberang sana. Seberang daripada neraka Jahannam. Jadi kesemua yang akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan meniti titiang sirat. Termasuk para-para anbiya dan juga para-para mursalin, termasuklah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Termasuk mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab pun akan meniti titiang sirat. Yang mana kita bicara dahulu, para-para anbiya, para-para mursalin dan mereka-mereka yang masuk syurga tanpa hisab tidak akan menerima catatan amalan. Tidak akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan mizan, tidak ada timbangan amalan. Tetapi para-para anbiya, para-para mursalin, para-para nabi, para-para rasul dan mereka yang masuk syurga tanpa hisab tetap akan melintasi titiang sirat. Sebab titiang sirat dibentang di atas belakang neraka Jahannam, yang mana syurganya seberang sana. Syurga sebelah sana. Yang akan ke syurga Allah akan meniti titiang sirat. Yang akan ke syurga Allah akan meniti titiang sirat sebab syurganya seberang sana. Yang mana inilah. Ini pernah terdengar lah. Ini gurauan yang membabitkan pegangan. Perkara-perkara yang membabitkan pegangan berkait dengan perkara-perkara gaib termasuk titiang sirat, syurga dan neraka tidak boleh dijadikan sebagai bahan gurauan. Tidak boleh dijadikan sebagai bahan gurauan. Sebab ini termasuk dalam perkara akidah. Kemudian perkara gaib. Apabila dibentangkan titiang sirat atas belakang neraka Jahannam, kemudian syurganya seberang sana, maknanya semuanya akan meniti titiang sirat. Maka diwak gurauan yang mana kita atas dunia ni, kalaulah nak buat jahat, dia kata jangan buat jahat biasa-biasa. Kena buat jahat lebih-lebih. Kena buat jahat banyak-banyak. Buat jahat ni jahat sangat-sangat lah. Maksud dia gitu. Kalau nak buat jahat sikit-sikit, jangan. Kena ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga, kena buat amal yang baik. Tapi kalau buat jahat, buat gurauan, kena buat jahat lebih-lebih. Buat jahat sungguh-sungguh. Buat jahat banyak-banyak. Allah Ta'ala pun geram, dia kata nak marah sangat. Kerana jahat dia ni, jahat pelik ni, jahat sangat-sangat ni. Allah Ta'ala pun ambil dia. Allah Ta'ala pun campur ke neraka. Kerana dia ni jahat sangat. Maka oleh kerana Allah Ta'ala murka sangat-sangat, Allah Ta'ala campur ke neraka. Kuat capuk sebab Allah murka sangat-sangat. Akhirnya akan termasuk dalam syurga. Dia buat gurau. Dia buat gurau. Sepertilah kita kata kok, orang yang kita ni marah ke ayang ke, gerang nak marah, kita pun gandeng. Kalau Terengganu panggil gandeng.
maka kena barang-barang yang lain. Contohnya begitulah. Jangan buat gurau seumpama ni. Jadi bila syurga tu seberang sana, bila jahat sangat, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala pun campur ke neraka, campur kuatlah sebab Allah Ta'ala murka. Jadi terlebih. Campur tu akhirnya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang berkait dengan iman akidah. Jangan kita buat gurau, jangan kita buat permainkan. Boleh rosak iman, boleh rosak akidah kita. Dan memang ada orang kafir yang tidak akan meniti tiang sirat. Ada orang kafir yang tidak akan meniti tiang sirat. Malaikat ambil, malaikat terus campur ke neraka. Dia semua orang kafir, kebanyakan orang kafir akan meniti tiang sirat. Tapi ada segolongan kafir ni tidak meniti tiang sirat. Dengan bahawa malaikat ambil orang kafir ni, malaikat terus campur ke dalam neraka. Mana tidak sempat meniti tiang sirat. Memang ada orang kafir yang tidak sempat meniti tiang sirat, malaikat ambil dan malaikat tu campur ke dalam neraka. Kemudian berkaitan dengan titiang sirat. Berkaitan dengan titiang sirat, yang mana titiang sirat ni rupa asal dia, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pisau. Rupa asal dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau. Kemudian perjalanan titiang sirat ni yang dibentang di atas belakang neraka Jahannam. Dibentang atas belakang neraka Jahannam. Sebab neraka Jahannam ini neraka lapisan paling atas. Neraka Jahannam. Kemudian neraka Lazar, tempat orang Yahudi. Neraka Hutamah, tempat orang Nasara. Neraka Sa'id, neraka Sakar, orang Majusi. Neraka Jahim, penyembah berhala. Neraka Hawiyah, bagi orang yang munafik. Jadi, neraka Jahannam, neraka lapis paling atas. Tiang sirat tu dibentang atas neraka Jahannam. Neraka tempat keseksaan orang-orang yang beriman, yang banyak melakukan dosa derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muka neraka Jahannam ni, belakang neraka Jahannam ni besar, yang mana tiang sirat yang dibentang di atas belakang neraka Jahannam ini, jauh perjalanan dianya, naik ke atas 1000 tahun, tengah tiang sirat tu 1000 tahun, turun ke bawah ke syurga Allah 1000 tahun. Tu hak jarak asal tiang sirat. Halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau. Kemudian tidak ada tempat, orang panggil apa, tempat gayuk, tempat gantung, tempat pegang tak ada. Malaikat di bawah pula, sambil-sambil orang panggil jolok ke, orang panggil tarik ke. Jadi kalaulah tanpa amal ibadah, pastilah akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal'iyazabillah. Yang mana ketika meniti tiang sirat ni, keadaan yang sangat menakutkan. Keadaan yang sangat menakutkan, yang mana sekalian manusia berdiam diri. Sekalian manusia berdiam diri. Melainkan para anbiya. Para anbiya sentiasa berdoa, Allahumma sallim. Allahumma sallim. Sejahtera olehmu ya Allah. Sejahtera olehmu ya Allah. Jadi para anbiya aja keluar di mulut doa Allahumma sallim sallim. Para anbiya sahaja. Jadi maknanya bukan manusia yang ahli syurga sendiri. Ahli syurga sendiri ketika meniti tiang sirat dalam keadaan berdiam diri. Sebab apa? Sebab bersangatannya dalam keadaan ketika meniti tiang sirat. Itu dikira rupa asal. Tetapi tiang sirat akan dibesarkan bagi mereka yang banyak amal. Jadi tiang sirat bagi orang yang soleh
Jadi besar, lebar. Kemudian besar lebar pula, walaupun jarak tadi 1000 tahun naik ke atas tiang sirat tu, 1000 tahun di tengah, 1000 tahun hala ke turun ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang ahli syurga, yang mana ketika meniti tiang sirat ni ada pelbagai, ada yang meniti tiang sirat sekelip mata. Sekelip mata. Walaupun jaraknya kalau kira semua 3000 tahun perjalanan. Tapi ada yang masuk syurga, ada yang meniti tiang sirat sekelip mata sahaja. Sekelip mata. Ada mereka yang melintasi tiang sirat sepantah kilat yang menyambar. Ada yang meniti tiang sirat sepantah angin yang kencang. Ada yang meniti tiang sirat sepantah kuda lomba. Ada yang sepantah burung yang terbang. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang mengesok. Ni. Jadi berbezalah kelakuan orang yang melintas tiang sirat. Berbeza mengikut amalan masing-masing. Kemudian di antara yang akan menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat, di antaranya lah, sebab kita pun sudah dekat dengan raya haji, yang mana syariat sunnah Nabi SAW yang sangat dituntut adalah bagi orang yang berkemampuan melakukan ibadah korban. Kita nak masuk raya haji, sunnah Nabi yang sangat dituntut kepada mereka yang berkemampuan adalah melakukan ibadah korban. Maka di antara yang akan menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat adalah binatang korban yang kita lakukan. Binatang korban yang kita lakukan akan menjadi kenderaan kita ketika meniti tiang sirat. Lepas tu pula, janganlah pula ada orang cerita, kita ni ambil satu bahagian lembu. Jadi untuk menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat, dia kena cukuplah seekor lembu. Dengan bahawa kena cukup 7 bahagian. 7 bahagian, cukup seekor lembu, barulah boleh jadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. Ada begitu. Kalau gitu, kau tak ambil satu bahagian lembu lah, ambil seekor kambing baru lengkap. Maknanya kalau kita ambil satu bahagian daripada 7 bahagian daripada seekor lembu, sudah menjadi kenderaan kita ketika meniti tiang sirat. Begitu juga khairat kita. Khairat kita khairat umpama bina masjid. Maka masjid ni akan jadi umpama kapal terbang yang akan bawa orang yang khairat umpama masjid tadi akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang akan menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat adalah bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akan dijadikan burung yang akan bawa seseorang melintasi tiang sirat. Bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di antaranya yang akan menjadi kenderaan ketika meniti tiang sirat. Binatang korban, khairat kita umpama masjid, bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang mana kita disunatkan memperbanyakkan kata zikir dengan
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa makna la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim? Akan dijadikan burung yang akan membawanya melintasi sirat. La haula ni tidak ada daya upaya kita pada meninggalkan maksiat, dan tidak ada daya upaya kita pada mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana saya sebut dah, pembicaraan terdahulunya berkaitan dengan pembicaraan akhirah. Tunjangnya adalah iman. Tunjang bicara akhirah adalah iman. Bermula daripada kesudahan seseorang, khatimah seseorang, pembicaraannya adalah iman. Sampai di barzah, persoalan barzah adalah iman, pembicaraan akidah. Seseorang akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah iman. Iman serta amal soleh akan ke syurga Allah direct. Beriman tetapi banyak melakukan dosa, ketika timbang mizan banyak berat sebelah kejahatan, akan ke neraka Jahannam, yang akhirnya akan dikeluarkan dari neraka Jahannam, akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara akhirah adalah bicara iman. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya daripada meninggalkan kemaksiatan, daripada mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala-galanya yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat meninggalkan kemaksiatan, ianya adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat melakukan kebajikan, ketaatan, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insya-Allah bila masuk kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, insya-Allah saya akan perhalusi satu hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Perkara baik, iman dan taat, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Hakiki sebenar-benarnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada upaya, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakiki sebenar-benar. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita disunatkan perbanyak, yang akan menjadi kenderaan untuk bawa kita meniti tiang sirat untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tapi itulah akidah kita. Tidak ada daya upaya. Pilihan kita untuk melakukan kebaikan, pilihan kita untuk meninggalkan kemaksiatan, ianya adalah qada dan qadar Allah. Ianya adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat syurga adalah iman. Syarat syurga adalah akidah. Pastikan lengkap keenam rukun iman, terutama sekali rukun iman ke-6. Kerana di rukun iman ke-6 lah yang paling banyak keluarnya pegangan-pegangan yang terpesong. Kemudian selepas meniti sirat ke syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah ada 7 lapisan syurga,
7 darajah syurga. 7 darajah syurga. Darajah yang pertama, Jannatul Firdaus. Ke bawah dia, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatu Adnin, Darussalam. Itu dia punya darajah-darajah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka ada 7 lapisan. Neraka Jahannam, Lazah, Khutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim dan neraka Hawiyah. Kemudian syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bagai-bagai nikmat yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikmat yang paling besar sekali, nikmat yang paling nombor satunya adalah melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kaifiah. Melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebesar-besar nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada khilaf ulama melihat dengan mata hitam, melihat dengan muka, ataupun melihat dengan sepenuh anggota badan kita. Itu khilaf di kalangan ulama. Tetapi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kaifiah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bersalahan dengan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat syurga yang paling besar sekali. Melihat akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak berkaitan dengan nikmat syurga, kemudian seksaan neraka. Dalam kitab-kitab tauhid, pembicaraan dia agak panjang. Pembicaraan berkaitan nikmat syurga, pembicaraan berkaitan dengan seksaan neraka, agak panjang pembicaraan dianya. Jadi hak tu dia kena mendalamilah dalam kitab-kitab tauhid, yang mana kitab Aqidatun Najjing ni kitab fiqh. Cuma di permulaannya didatangkan rukun Islam, didatangkan rukun iman. Saya tekan sedikitlah hak berkaitan dengan iman. Kemudian insya-Allah saya akan panjang bicara hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bicara panjang mereka qada, rukun keenam berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak bicara bab syurga dan neraka, insya-Allah lah sama-sama belajar dalam kitab-kitab tauhid, menceritakan nikmat-nikmat dalam syurga dan seksaan dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sisi Ahlussunnah wal Jamaah syurga dan neraka sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang bertakwa, itu syurga. Uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang kafir, itu neraka. Mu'tazilahnya lain pegangan dia. Mu'tazilah ni pegangan yang salah, pegangan terpesong. Mereka menyatakan bahawa syurga dan neraka belum lagi ada sekarang. Sampai masa nak dimasukkan ke dalam syurga dan neraka, barulah Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Kalau Allah buat dah siap-siap syurga dan neraka sekarang, syurga belum lagi digunakan, neraka belum lagi digunakan, tu tak ada faedah Allah buat seumpama tu. Kalau kita kata membazirlah, Allah tidak melakukan perkataan berfaedah. Maka Mu'tazilah berpegang syurga neraka belum lagi ada sekarang, tetapi akan diadakan oleh Allah selepas daripada sampai masa untuk orang beriman masa masuk syurga, dan untuk orang kafir masuk ke neraka, barulah Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka. Ini akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syurga dan neraka telah siap-siap, Allah Ta'ala telah jadikan, telah disiapkan syurga dan neraka sekarang ini. Walaupun belum lagi ada orang yang masuk ke syurga, ke neraka. Sebab apa? Uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang bertakwa, tu syurga. Uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang yang kafir. Mana Tuhan telah buat siap-siap syurga dan neraka, walaupun belum lagi ada orang yang masuk ke dalam syurga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak berkaitan dengan pembicaraan
rukun iman yang kelima. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang pergi kepada wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan keenam percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dengan makna kehendak ketentuan Allah pada azal, dan juga dengan makna perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya, baik iman dan taat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah, dan jahatnya kufur dan maksiat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Ini pegangan kita rukun iman yang keenam. Baik jahat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Ini pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah. Yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang buruk, perkara yang jahat kepada qada dan qada Allah. Ni sebuah percakapan, ni sebuah pegangan jelas. Baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, kesemuanya datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.